Guys, sorry sangat-sangat sebab line tak berapa clear dengan Haris. Okay. The line is not very clear today. I think because of some sort of benda. I'm just gonna pin it now. Sorry guys for making you guys wait and masuk keluar. Aku terpaksa tukar tempat lah. Oh, Aku ya ke? rasa bilik aku. Klik. Tapi klik lah. Disco Alamak. Alamak lupa. Aku ingat kat disco je. Sekejap, sebab aku rasa dekat tempat aku tu yang ni. Okay, sekarang dah clear. Dekat. This time memang clear. Okay. Alright. Tak apa lah, layan je. Okay, okay. Cun, boleh. Okay, Ngam. Okay, for now kan kita tahu kau ada banyak, kau buat drama, kau ada berlakon and kau ada buat benda-benda selain yang Instagram kau ni. Tapi kan pendapatan kau, bagi dari segi pendapatan bukan berapa lah. Macam dari segi apa yang kau buat sekarang ni, Ya. dengan apa yang kau buat kat luar, kau rasa mana lagi yang mana lagi kau rasa banyak kau dapat daripada untuk kalau sesiapa yang jadi influencer kat luar? daripada influencer, sama ada influencer ataupun berlakon, is it? Daripada social media platform kau dengan yang kau buat. Okay, aku rasa paling jujur lah nak cakap, sebenarnya yang paling banyak actually influencer. Influencer banyak. Ya, lagi more lah. Sebab sama kita kerja as influencer and freelancer. Kita kerja sendiri lah. So benda tu kita tahu apa limit kita lah. Macam contoh kalau kita buat GrabFood, kita buat Food Panda semua kan, kita tahu okay, kalau kita tak cukup, kita akan still cari lagi. So bila kita buat influencer ni sebenarnya dia rasa macam sentiasa tak cukup. Tapi bukannya maksud aku ni cari review saja. Tak. The definition of influencer sebenarnya bila kau apa yang kau sumbang kat orang lain, apa yang kau inspire people. That's how you influence people. Apa orang tengok kau as what it is. Apa benda-benda yang inspire people, those are influencer. Tapi macam there's a lot of questions juga yang macam ni ada. Tadi aku nampak soalan macam mana orang nak start jadi influencer from zero. Okay, for now. Okay, mungkin time kau tu mungkin you do as what you do, lepas tu kau jadi apa yang kau jadi. Mungkin bukan semua orang boleh ikut cara kau, tapi kalau for now, kalau orang yang baru-baru nak start play Instagram and dia nak buat income ataupun dia nak buat business towards Instagram, kau rasa apa yang apa yang perlu start sebenarnya is actually, orang kata kan, kau kena the word start tu yang sebenarnya kau kena buat. Start. Kau kena start juga. Macam mana pun kalau kau tanya macam mana nak start, kau takkan start. Start lah. Kau kena start. Benda tu yang ayat yang paling first kali yang kau kena buat. Kau start buat video, start to know yourself ni. Okay, orang suka kau sebab apa? That's how you actually, macam mana kau nak start to become an influencer. Sebab orang-orang lain ni semua, okay, alamak, apa macam serius sangat lah. Tak apa. Setiap orang ni dia ada dia punya orang kata own karakteristik tau. Macam contoh kau. Personality masing-masing. It's not about nak jadi influencer ni kena look good. Tak. Bukan macam tu. Kalau siapa-siapa yang kat viewers ni, kalau kau nak tahu, okay, bukan sebabkan korang kena muka yang handsome, muka yang cantik, korang akan jadi influencer. Tak. Sebenarnya semuanya adalah personality kau. How you make people rasa yang you present tau, macam tu. How you portray yourself to the people. Macam mana orang tengok diri kau. Itulah dia sebenarnya. Betul, okey. Sekejap kita cari sana. Dah macam temu bual bersama Kak Nita. Ini apa pendapat anda nak Haris, beza influencer yang ada content dengan influencer yang just do for fun? Kalau pendapat kau macam mana? Pendapat aku yang mana yang orang yang ada content ni, the thing is, bila dia ada content, maknanya dia lagi fikir more on macam, dia bukan buat benda tu for fun. Dia ada something yang dia nak sampaikan. Maknanya bila ada content maknanya dia ada something.
There is something yang dia nak sampaikan daripada orang yang buat for fun ni. For fun ni maknanya macam aku tak tahu nak cakap macam ni, tapi for fun ni more on macam, sebab for fun ni banyak sebenarnya. It's either you do it negatif ataupun positif. Kalau you buat negatif, maksud negatif. Maksud negatif macam contoh kau bodohkan diri kau sendiri. Macam tu, aku bukan nak cakap influencer lain lah, tak dia lah. Maknanya mungkin dia ada sebab kenapa dia buat. Tak, general lah macam tu. Orang buat, kau dah laki, tapi kau nak buat lawak, tapi kau pakai tudung. For me it's not so good lah, macam tu lah. Itu yang bezanya kalau kau buat for fun and buat content. Content ni maknanya you have something to show sebenarnya. Dengan kalau macam positif, benda yang positif adalah benda yang kau buat, lepas tu orang boleh follow. Yang benda-benda elok lah, benda-benda elok. You give feedback to the society semua. Betul. Nadir, orang suruh buat pick up line sikit lah. Kau buat dia? Buat pick up line. Buat pick up line? Okay, pick up line dengan, okay. Riz. Kau jangan nak buat kat aku sangat lah, gila. Tak payah nak panggil nama aku, panggil nama orang ni, gila. Ni nama dia. Aduh, aku fail dah pick up line. Serius. Kau rasa apa persamaan kau dengan ketum? Tak tahu lah. Kentut. Tak tahu. Tahu. Dah tak payah. Continue. Susah lah. Okay. Tak apa. Cuma kau bagi aku satu. Apa? Okay. Nadir, kalau payung nak bagi jadi, okay, apa yang lagi best daripada payung? Sekejap. Apa ni, Riz? Okay, sekejap. Payung kalau nak, mampu aku bagi yang simpelnya. Okay. Kau suka mango tak? Mango? Kalau boleh aku nak mango dia awak. Dah simple lah itu Okay, Riz. To reach your goals and to be someone that you wanted to be is very hard. Kita semua tahu benda tu. And then kau pun kita tahu selalunya orang nampak apa yang bagus from you and apa yang you dah achieve. Tapi orang tak tahu macam mana you nak achieve. So tadi kau dah bagi tahu sedikit macam mana kau achieve dan macam mana jalan-jalan. Tapi ada tak apa yang kau rasa the biggest failure yang kau pernah hadapi dalam hidup kau, lepas tu macam mana kau, how you keep going and how you macam mana kau boleh ada apa yang kau ada. Dan okay, aku kalau cakap the biggest failure tu tak ada lah, tapi yang benda kau ingat. The biggest failure tu tak ada, tapi the biggest time yang mana orang cuba untuk tarik aku jatuh, bagi aku jadi lagi jatuh, yang tu ada. Bini tu sih macam orang macam cakap, kau kenapa ada dalam industri ni kan? Something macam tu. Kenapa kau kena ada kat dalam ni? Kau macam dia nak cakap macam aku ni tak layak sebenarnya kat dalam industri. So benda tu ada. Tapi apa yang aku buat is actually, benda tu aku just take it as benda tu macam the way on how aku push myself untuk jadi lagi better daripada yang dia cakap tu. Supaya one day aku dapat proof kat dia. So itu yang time yang aku rasa macam, yalah, kita nak jadi lagi better daripada apa. Maknanya kita nak tunjuk kat dia yang kita ni bukan macam apa yang dia cakap. Itu lah. So benda-benda macam tu lah yang buatkan aku sebenarnya nak jadi tak tahu, aku tak expect pun untuk jadi influencer. Kau ambil benda tu as untuk push forward. Ya, betul. Kan? Untuk push forward aku untuk jadi maybe someone yang aku boleh buktikan yang kat dia satu hari yang nanti aku lagi bagus daripada dia. Yang aku ni relevan untuk ada kat sini. Something macam tu lah. Ada orang tanya kau ada Twitter? Aku ada Twitter tak? Aku ada, tapi masalahnya aku tak terlalu nak ni sangat. Aku tak pandai main Twitter. Okay, kenapa kau lagi aktif dekat Instagram rather than Twitter? Sebab tapi kita tahu connection yang kita boleh buat kat Twitter adalah lagi, influencers pun tahu kot, aku rasa yang kat luar sana memang tahu yang Twitter lagi senang dapat retweet and all those kind of stuff. Tapi kau rasa platform yang terbaik untuk kau adalah Instagram, dan kenapa kau choose to be in Instagram rather than lagi satu, kalau Twitter you cannot express much pasal diri kau.
Kalau Twitter ni you just buat sentence, you tulis, and then memang you still boleh buat, masukkan video, boleh masukkan gambar, betul. But the platform of Twitter ni actually, dia tweet. Tweet tu maknanya kau just bagi macam orang kata, aku dia mungkin benda-benda yang tak penting pun ada orang tweet benda. Faham. Tweet ni dia macam orang kata macam kau nak kecam ni, macam makcik-makcik bawang semua. So bila betul lah. Betul. Banyak juga yang benda yang tak penting tapi towards business lagi betul. dekat Tapi Instagram. bila aku main Instagram, aku tahu orang tengok aku betul. Macam maknanya orang tahu personality aku depan-depan macam ni. Aku bukan hide behind the keyboard je, aku memang tunjukkan myself apa aku sebenarnya. Betul tak Jazmi? Jazmi jual laksa, Tom pun sama. Okay, aku cari soalan sebelum tu. Banyak soalan pasal influencer ni. Janganlah. Korang jangan serius sangat soalan. Aku pun tak nak jadi serius sebenarnya. Alamak, silau siya. Okay. Ni mungkin artis aku rasa. Aku suka soalan sini sebenarnya. What to do bila popularity dah turun. Apa exit plan? Okay, macam aku, kalau aku tak tahulah, this is from my own opinion je lah. Kalau popularity dah turun, aku tak tahu, mungkin legend-legend ni aku tak nak campur lah. Mungkin diorang punya the way dia fikir tu lain. And then, hello? Kalau macam what to do bila popularity turun, for me, it's actually kau kena rebrand yourself. Macam contoh. Mungkin aku rasa kalau popularity turun tu sebab orang dah take over, ataupun kalau nak tengok dari segi sendiri dan bukan dari segi surrounding, aku rasa orang dah bosan. Kalau macam betul. Yes, mungkin orang dah bosan tengok. Sebab tu kau kena macam masukkan macam, yelah, kau kena tahu kenapa orang bosan tengok kau. Kau kena buat SWOT analysis dulu. Dah masuk architecture, right? Okay, kau kena tahu strength kau apa, weakness kau apa, opportunity kau apa, trait kau apa. Itu yang kau kena tahu. And then kalau macam contoh, kalau kau dah tahu popularity kau dah turun, kau kena actually rebrand yourself. Macam contoh yang paling obvious sekarang ni is aku. Aku rasa macam aku punya tu dah down. Aku botak kan, asalnya botak. Aku try untuk adakan rambut. Faham. So that people boleh tengok your change method, lepas tu people boleh follow up your life punya. Bila aku dah habis period aku, macam bukan period perempuan, bukan. Bila aku dah habis my period of macam fasa tu. Aku create new fasa. Macam contoh SEM 1 dah habis, aku create SEM 2 supaya dia ada new period yang aku boleh and then for the second period tu aku boleh fikir apa yang aku nak buat untuk third period pula. So that aku boleh maintain. You kena always rebrand yourself. Semua orang tahu pasal benda ni. Okay, benda ni bukan, aku rasa dia tak riak lah kalau aku tanya benda ni kat kau. Tapi cuma, you know what you feel about yourself kan. Kalau macam aku bagi kau satu perkataan, best describe about you lah. Best describe about me Okay, sebelum tanya aku, kita tanya diorang. Korang rasa apa? Kita tanya viewers. Okay, kau rasa apa one word yang best describe pasal Haris? Korang boleh letak dekat comment, and ataupun kita boleh go to, you know, the questions. Sikit, kita ambil sikit. Riz, ada orang tanya kenapa kau botak rambut? Aku botak sebenarnya because kau memang start botak baru, adakah botak ni buat kau famous ke? Itu one question yang bagus juga. Sebenarnya macam, kau imagine bila kau duduk dalam, aku bagi metafor kan. Metafor. Aku metafora jangan hyperbola, metafora. Aku bagi satu metafor. Contoh macam kau duduk dalam, ni roti gardenia. Yang orang duk cari sekarang ni. Roti gardenia ni. Kalau dalam roti gardenia tu ada satu yang warna coklat. Kau tengok semua putih. Mana yang paling attract kau the most? Betul kan? Sebab itu yang what happened to me before sebenarnya. Bila you are the only botak, you remaja, orang tend to ingat aku lagi. So it's not faham, itu mungkin boleh cakap dari segi fizikal. Kalau you nak attract people dari segi fizikal, tapi
yang orang tengok ni juga boleh juga tahu yang if you do not have any physical appearance yang boleh attract people, you juga boleh attract people dari segi Yes, betul. personality. Macam tutup. Macam Which macam I believe tutup. Okay, aku bagi very tahu believe in contoh. that. Kalau photos yang macam aku cakap tadi, it's not about you having a handsome face, pretty face, cantik, jambu, tak. Korang simple example is actually macam contoh Syamil Zazli. Tengok dia buat Asif. Macam mana? Yo Pare. Sebabkan personality je. Sebab tu dia orang jadi macam personality, lepas tu dengan gaya dia, dengan macam spontaneous yes, dia. betul. Macam and one more thing is okay, macam back to tadi yang macam kau tanya aku one word to describe me. Tengok semua cakap kelakar, funny. Ini ada orang masuk, dia kata macam Gilbert Macam Gilbert, alamak. very Aduh, pecah tu macam Gilbert. Daniel. Hi man. How are you? Best describe for Haris, dia seorang kelakar. So, okay, bila orang, okay, macam tu lah. Aku ambil that thing as a plus point untuk aku bila orang cakap aku kelakar. Tapi how do I actually buat benda tu macam aku tak nak orang just assume aku ni kelakar je. Aku kena tarik orang daripada words kelakar tu pergi kat tempat lain. So maknanya aku kena ubah myself. Bukan meaning to say aku ubah the whole thing pasal aku. Aku cari, okay, apa yang ada dekat dalam diri aku, karakteristik pada diri aku ni, okay, aku dah tahu aku kelakar. Okay, lepas tu mungkin aku ni seorang yang sweet. Okay, aku tarik kat sweet tu, aku ambil essence sweet tu, aku perah kat sweet tu supaya orang tahu yang aku tak nak orang just assume aku ni seorang yang kelakar. Aku nak orang assume aku ni orang lain juga. So, okay, sebab tadi disebabkan kau cakap kau seorang yang sweet. Cik, sweet celah mana? Kau ada tips nak jadi sweet? Nak tackle perempuan nak tackle perempuan ni, nak jadi sweet dia macam kau ada okay. tips. So I believe that ada je orang yang tengok kita sekarang ni yang macam dia nak that point daripada kau. Okay, macam ni, cara nak tackle perempuan, okay, siapa yang ada kat sini, okay, aku beritahu kat korang je, kau jangan, yang mana yang pergi kat live Jazmi ke, live siapa-siapa ke, memang tak dapat ada lepas lah. Okay, macam ni, rukun tackle perempuan, rukun tackle perempuan, kena ada perempuan. Okay. Betul lah, kena ada perempuan lah, okay. Nak tackle perempuan, aku pun tak tahu sebenarnya. Aku bukan ni orang kata yang sweet lover ke apa. Tapi for me, kalau kau nak tackle perempuan, senang je. Kau tackle dia punya parents dulu. Itu je. That's really a good one lah. Sebab apa-apa pun, everything is about parents. Kalau kau berani, kalau kau tahu nak tackle, kau jangan tackle perempuan untuk kau jadikan dia sebagai orang kata girlfriend itu je, tak. Kalau kau betul nak tackle perempuan, kau ambil dia jadi isteri tu. Settle. Tengok tu. Lipas. That's a great one from ni. Lipas gila. Lipas gila. Serius ah? Okay, kejap aku ubah je. Tak apa, take your time. Okay. Guys, lipas guys. Lipas tu. Gila bodoh lipas ni, ada bodoh sial lipas. Okay, kita tahu. Okay, continue. Same thing, jadi influencer ni sometimes tough tak? Okay, bagi aku jadi influencer ni memang actually kind of tough lah for me. I think because benda ni dia tak constantly ada. Betul. And sebab lagi satu, sebab anytime I believe orang boleh potong kau anytime. So kalau kau dah tak relevant and people takkan cari kau dah. And those are the only platform that you have. Sebab betul tak? Dia jadi influencer ni memang tak sebab it's about competition lah sebenarnya. Kau kena prove yang okay, kau lagi bagus daripada influencer. Tapi itu kalau ada setengah orang akan fikir macam tu, tapi ada setengah orang akan fikir macam okay, aku influence people. Okay, diorang pun influence people. Kita sama-sama influence. So buat apa kita nak ni kan, tapi in terms of job mungkin itu akan a bit compete sikit lah. Sebab lagi satu, one more thing is kalau orang cakap yang being influencer ni tough ke tak, it's tough because of terlalu banyak sangat tentera-tentera bawang. Itu. Sekejap. Okay. Awak tengok ke? Bagus lah. Awak bagus lah. Riz, okay macam ni
kan dia influencer ni boleh dikatakan satu Okay. career kan. Sekejap. Okay. Tetapi tapi kan kau setuju tak kalau orang kata dia memang nak jadi influencer je ke dia kena buat benda lain juga? Ke influencer ni adalah seorang No. Influencer ni dia tak lama sebenarnya. Kalau if you are good, really good, you can go until umur 60 tahun, itu pun tak apa. Macam contoh aku bagi tahu seorang influencer ni, Jasul. Pernah dengar Jasul? Jasul umur dah berapa? Dah 50 lebih. Tapi still jadi influencer. Money is dia influencing ni dia depends juga. Depends on how you actually macam selalu rebrand yourself. Kalau kau memang boleh rebrand lagi, kau boleh sampai ke umur 60 tahun pun kan tak kisah. Tapi aku tak agree kalau orang tu macam akan jadi influencer daripada umur sekarang sampai ke umur 60 lah. Bukanlah, sebab aku rasa macam kita ada sometimes it's not a proper career untuk orang yes, nak betul. kejar benda ni dia datang bila kau rasa dia datang kat kau. Dia lagi satu kan, bila kau macam aku cakap lah, dia kalau kau terlalu banyak dengan gadget saja tak guna juga. You will lost the essence of life. So bila kau selalu dengan kamera je, duk fikir je apa nak kerja, macam standard mana-mana kerja pun kalau kau selalu pergi office daripada muda sampai ke it's not good juga. Dia bukan nak kata kau orang kena quit daripada office, tak. Dekat office tu pun mesti kau akan dipromote untuk jadi macam jadi manager. Lepas kau dah kerja ni kau akan jadi manager, kau akan tukar office. Ni tukar office lah, something macam tu kan. So kalau jadi influencer ni, kalau kau selalu duk fokus, kau jadi sakit juga. Sebab kau towards the end kau akan sakitkan diri kau sebab terlalu pening sangat dan sebab banyak sangat benda yang kau nak kena fikir sebenarnya. Sampai kau akan hilang the essence of life. Itu je. Faham? Aku speechless Doris. Kenapa? Tak pernah dengar aku cakap tadi. Benda ni macam hard. Bagus. Kita masih lagi dekat disco kan? Luar sana boleh. Siapa-siapa yang kita masih masih lagi dekat disco. Aduh. Push. Aris, ada orang tanya kalau dia nak jadi macam kau boleh tak? Kira dia nak buat konten macam kau. Kau agree? Boleh, benda tu kau boleh buat konten macam aku, tapi kau jangan jadi macam aku. Jangan jadi macam aku. Buat konten macam aku boleh, tapi jangan jadi macam aku. Sebab everyone aku believe ada dia punya own personality. Even kau tengok macam cap jari kan. Cap jari, semua orang lain-lain. Personality orang pun mungkin aku cakap aku sweet, kau sweet. Dua-dua sama. Tapi kau ada sweet cara lain, aku ada sweet cara lain. Benda-benda macam tu lah. Just be yourself lah kan kalau orang betul. Ada be yourself. Apa-apa, continue. Be yourself and just do you. The right people will come to you. Even the right people tu bukan maksud macam the right people untuk relationship, tapi I believe the right people yang untuk fans dan the right people yang untuk support you. Kan? So ada any questions selain influencer ke? Kalau korang nak tanya Haris bukan senang. Aziz cakap ibu jari kita bukan sama ke Haris? Wish, sama dia Aziz. Ni soalan dia daripada dia. Guys, jadi famous ni tak dosa guys. Tapi jadi famous ni sebenarnya banyak. Aku beli banyak challenge lah. Banyak challenge dia jadi bila kau dah jadi famous ni. Berdosa tak jadi famous. Dia, aku nak cakap kau. Aku bagi satu lagi contoh kan. Habis tu nak cakap Ustaz Zaidus berdosa jadi famous. Berdosa tak dia? Tak kan? Famous ni kau kena guna platform famous macam, kau ni dengan apa yang kau buat. Kalau kau buat macam siapa yang cakap macam siapa yang pernah tengok tadi Ustaz Zaidus ada post video pasal kalau dia jadi menteri apa yang dia akan buat. Kan doktor, kalau siapa tengok Dr. Zaidus cakap kalau aku jadi menteri aku ada kuasa. So bila aku ada kuasa aku boleh buat apa yang aku nak. Tapi bila aku dah mati nanti aku akan dipersoalkan. Apa yang aku buat? Macam tu. Kita kalau nak tarik balik benda tu masuk kat dalam influencer punya ni. Kalau apa tadi aku nak cakap Allah Akbar pening lah. Allah. Tadi apa ni? Ustaz Zaidus.
Maknanya, Ustaz okay, Azhar berdosa tak jadi famous yang betul tak? So, kalau aku ha. let's say lah, tapi not to say aku ni belagak bangga ke apa, tapi kalau aku jadi famous, maknanya aku ada kuasa and aku ada kuasa untuk influence people. So, it's either kau influence people jadi benda baik ataupun benda buruk. Baik Yes, ataupun jahat. Itu is up yes, to you. betul tu. Benda tu nak Betul. jadi, dia nak jadikan benda tu Yes, berdosa, macam, is up to you lah. Tapi kan ada juga orang cakap tau, macam kita nak jadi famous ni, perlu ke kita please ourselves first ataupun we please other people? Sebab kita ni dah jadi public figure ataupun orang kata dah orang pandang. So benda ni kau rasa kita nak ikut kepala kita okay. je ke ataupun kita kena Okay. untuk sebab kita halayak ramai Awal-awal tu memang macam mana pun, okay, to start being influencer ni, kau kena ikut kepala kau dulu. Kau tak boleh nak ikut kepala orang. Sebab kalau ikut kepala orang, orang lain ni dia akan cakap, tak payahlah kau jadi ni, kau buat apa tu video ni. Aku start buat video, orang cakap, kau buat idea bodoh tu. Kau dah lahir remaja, kau tak payah nak malukan kau lah. Tak payah nak malukan diri sendiri lah. Sebab terlalu banyak sangat kepala duk cakap pasal aku. So kalau aku dengar kepala orang, aku takkan jadi sampai apa yang aku jadi sekarang ni. Kalau aku ikut kepala sendiri dulu, okay, kalau aku start jadi kepala aku dulu, aku tahu aku punya graph. Walaupun awal-awal aku kena kecam, tapi aku tahu aku akan naik. Yang lain yang kecam tu, dia akan jatuh. Itulah dia. Kalau kau dengar kepala orang, tak boleh. Starting, tapi okay, yes, tapi bila towards the end, kau kena juga ikut kepala orang. Sebab apa? Sebab bila kita dah naik, sebab bila kita dah naik, and then bila sampai ujung kita dah naik, kita dah famous, and then kau kena ingat, mata banyak sangat pandang. Kita tak nak bila kita jadi famous ni, kita tak nak cuma attract golongan-golongan muda je yang follow aku. Sebab yang kau follow aku tu semua orang-orang tua, makcik-makcik, pakcik-pakcik. So kalau aku ikut kepala aku je, jiwa aku je tak kena untuk jiwa diorang. So aku nak cuba, macam aku punya jiwa ni, aku nak cuba untuk influence people yang older juga. Aku tak nak just untuk golongan-golongan aku je. Sebab tu kenapa konten-konten aku, kalau korang perasan, kalau viewers semua perasan, aku takkan buat just untuk lawak saja. Aku akan selitkan untuk mass, for the people, untuk apa, dia ada nilai-nilai. Aku tak nak yang orang just cakap, Haris ni pelawak. Aku nak orang tahu juga. Sebab aku ni is not a pelawak yang, sorry to say, aku bukan pelawak yang tak educated. So aku nak people fikir yang aku ni, walaupun aku buat lawak, tapi aku fikir kenapa aku buat benda tu, kenapa aku buat ni, apa nilai dia aku letak. Itulah dia. Faham? So okay, kalau aku tanya kau, for yes. you now, untuk apa kau yang what you have now, perspektif diri kau dulu ataupun perspektif masyarakat dulu? Kalau sekarang ni, kalau kita macam mana maksudnya? Tak faham. Kalau kan kau dah ada sekarang kan, macam tadi kau cakap kalau first baru nak naik, kau kena ikut diri kau macam mana, sebab itulah jalan cara untuk kau nak jadi personality kau, untuk macam mana kau nak attract people. Tapi sekarang ni dengan apa yang kau ada sekarang, kau rasa perspektif diri kau ataupun perspektif the people yang tengok kau yang lagi penting daripada diri kau? Ujung-ujungnya aku rasa balance, dia kena balance. Dua-dua kena. Dia tak boleh aku lebihkan orang, tak boleh lebihkan diri aku. Sebab bila kau start tu, follower kau tak ramai, so kau tak kisah. Tapi bila sekarang ni, semua orang akan tengok kau. Even orang yang tak follow aku pun tiba-tiba keluar kat explore. Bila keluar kat explore, orang pun tengok aku. So aku tak boleh nak ikut kepala aku tak boleh ikut kepala dia juga. Aku kena balance. So dua-dua kena balance. Okay, maknanya aku punya ni kena synchronize dengan kepala masyarakat. So dia akan jadi cantik. Sebab kalau aku ikut kepala aku akan still buat benda ni, orang akan berkata-kata. Walaupun aku tahu yang aku akan tepi, tapi orang bila aku buat macam tu, orang akan macam, Mamat ni shots ni, bila seorang cakap shot ni, semua akan, dia macam dia negatif. Bila vibes tu dah ada, orang akan join. So dia akan spread. Betul. Hi everything. Okay. Ada orang tanya, kalau orang jumpa kau kat luar sana, boleh ambil selfie? Ke kau tak layan? Aku tak layan tu, tak ada lah.
Boleh, ya Allah. Tak boleh. Nak cium pun boleh. Aku masa tu kan, masa tu kalau kau nak tahu kan, aku pergi kat satu kedai ni. Kedai ni dekat depan tu ada seorang perempuan ni. Dia nak cium aku. Dia cakap kalau dia cium aku, dia bagi aku nigat. Nigat. Aku cakap, dia Apa? bagi Nigat, nigat sebab nigat. dia tahu aku tengah sakit lutut. So dia cakap kalau dia dapat cium aku, dia nak bagi free ni kat. Aku macam, mana boleh kan nak cium-cium kan. Lepas tu aku tak tahu tiba-tiba kan. Aku tak tahu kenapa, aku pun caw. Ni kat mana pula letak sini. Alamak, kantoi. Okay. Ini lawak video tadi ni. Ini lawak video tadi ni. Aduh, okay Haris, apa kau kan? Aku sebagai seorang kawan dan sebagai seorang yang looking up to you, I inspired you, aku suka work kau, tapi kan macam ada juga orang tanya kat luar sana macam certain people yang macam kau adalah benda yang jadi tau. So kau belajar architecture. Lepas tu kau sekarang ni kau jadi macam artis. So benda tu jadi dekat kau. Tapi yang orang kat luar sana yang macam dia dah habis belajar tapi dia tak tahu apa dia nak buat, dan kau rasa patut dia just follow the flow of dia belajar tu ke macam mana nak keep going life ni? Kau ada kata-kata semangat kan, untuk orang apa yang kau perlu buat, yang tak ada clear vision, yang tak ada clear goals. Dia sebenarnya kan, kalau kau belajar ke, kalau kau buat apa-apa yang kau nak, tapi kalau kau tak ada minat, benda tu takkan jadi. Benda tu memang takkan jadi kalau kau tak ada minat. Kalau you nak buat something, you need to have passion. Passion. Betul lah, passion lah. Sorry, my English is not so good. Passion. Yep. Passion fruit. You need to have that passion fruit. Okay, kau kena ada passion, kau kena ada minat. Sebab kalau kau ada minat, baru benda tu akan jalan. So itulah kan. Betul lah. Aku jawab soalan kau. Betul kan? Betul. Aku tengah pin komen tu sebenarnya. Kau kena ada passion in life. So tapi aku rasa kalau yang dah belajar, contoh lah macam halfway kan. Jangan macam you ada goals, you ada vision. Tapi macam mungkin kau dah habis degree, aku pun dah habis degree. Tapi sebenarnya degree ni adalah benda yang aku rasa korang patut buat. It's just not because of apa korang belajar. It's apa korang hadapi time degree life ni yang akan buat korang lagi grow stronger and akan buat korang lagi berfikiran matang. Betul. Macam mana pun, kau macam mana pun study kena ada. Sebab apa? Kau jadi apa-apa lepas ni pun, at least kau tahu yang kau ni educated. Study benda paling penting. Even Nabi Muhammad pun sendiri cakap, ikut, bacalah. So maknanya apa? Bacalah maknanya kena ilmu. First word yang turun kat Nabi Muhammad is ikut. Bacalah. So maknanya apa? Ilmu tu kena ada. Macam mana pun kalau kau nak kerja apa ke, kau nak buat apa dia, ilmu tu mesti ada. You need to prioritize the knowledge. Kalau kau tak ada ilmu, tapi apa dia? For those yang cakap yang macam there's no, dia macam mana bagi aku kan, dia tak ada lambat ataupun cepat dalam hidup ni. Macam ni? Again, sorry. Dia bagi aku benda ni dia tak ada lambat ataupun tak ada cepat. If you want something, benda tu datang lambat pun kau jangan give up. You do it sampai kau dapat benda tu. Sebab one day you will get what you want kalau you work hard. Betul, setuju. Setuju dengan benda tu. Yes. Semua retweet hari sejuta kali Ada yang nak masuk menginang ke apa, boleh datang ke? Aris, ada orang tanya your biggest fear. My biggest fear in my life. Apa yang kau paling takut? Apa yang aku paling takut dalam hidup aku kalau aku hilang family aku. Itu lah. Sebab bagi aku, family is the one yang akan tolong kau sampai bila-bila. Not just family lah. Friend pun sama. Sebab let's say lah kalau kau mati. Kalau kau mati kan, those yang akan tolong kau siapa? Family. Friends. Betul tak? Yang akan mandikan kau. Yang akan solatkan kau. Bukannya kau dah mati. Siapa yang nak buat? So bagi aku, the biggest fear untuk aku is actually kalau aku hilang kawan, aku hilang family aku. Itu yang the biggest fear aku.
Yang goals and apa yang kau nak buat after this yang kau rasa benda ni tak dapat lagi. Apa ni? Macam ni? Goals? Kira goals yang apa yang kau tak dapat lagi dalam diri kau. Kalau kau dah dapat something, kau mesti nak lebih kan. So sekarang ni dengan apa yang kau ada, apa yang kau nak lagi strive apa yang in your aku life? Mungkin benda tu, mungkin kau cakap kat orang, mungkin benda tu boleh inspire people to be more, to be more apa yang goals yang active maknanya ke apa goals yang aku tak masih belum achieve lagi lah dalam hidup aku. betul. Goals yang aku still belum achieve dalam hidup aku. Kalau yang main-main punya, kalau main bukan main itu si main-main, maknanya yang macam minor. Main-main tu. Lah, minor Betul, and major. betul. Dia ada dua, minor and major. Okay, yang macam ni chords major dan ni okay. Main. Okay. Kalau minor which is penting juga, which is important untuk aku juga, aku nak juga walaupun it's minor tapi aku nak juga aku nak jadi watak utama. Okay. Aku nak berlakon jadi watak utama. Itu yang goal yang aku belum achieve lagi. And aku tahu aku akan dapat juga. Aku nak juga benda tu. One day insyaAllah. And my major one is actually aku nak bagi cucu kat mak dan ayah aku. Itu. Ush. So bila itu lah. Aku pun sebab the thing is, the reason kenapa aku cakap aku nak bagi cucu kat mak dan ayah aku sebab abah-abah aku semua dah ada anak, ni dah ada anak. Aku je tak ada lagi. So sebelum diorang pergi, aku nak benda tu. Faham. Kau nak bongsu dia kan? Apa dia? Aku nak bongsu. Kau nak bongsu kan? Ya, sama lah team gang. Aboy. Gang. Peace bomb lu. Untuk jadi influencer, kita kena jadi selebriti. Do you? Tak. I don't think so. No. Bukan. Tak semestinya you selebriti, you akan jadi influencer. Betul? I believe benda ni start from your social media and I also believe benda ni start daripada celebrity ni maksudnya macam kalau atlet pun adalah influencer juga. Ya betul. Atlet pun. Atlet bukan. Aziz. Ni Aziz. Thank you Aziz. Mini love untuk kau. Apa tadi? Okay, atlet pun influencer juga. Yes, atlet pun boleh jadi influencer. Atlet pun bukan YouTuber pun. Tapi benda YouTuber ni macam pun influencer. Semua orang, saya cerita semua orang influencer. Semua orang influencer sebab semua orang pernah dalam hidup dia pernah influence people. Unless kalau kau baby lagi. Kau memang nak influence people macam mana kan? Semua orang adalah influencer. Betul tak? Betul lah kan? Betul. Itu lawak doh. Itu lawak. Apa dia? Azan. Kalau kau baby lagi. Oh ya. Kalau baby. Betul lah kan? Sebab semua orang adalah influencer. Semua orang dilahirkan untuk influence. How to be more confident. Okay. Soalan ni aku suka. How to be more confident. Okay, How to buy DVD not a gold blue disc DVD Okay. Not the purple disc. Okay. How to be confident. Okay, korang kat rumah semua kena catat benda ni. Okay. How to be confident sebenarnya senang je. Korang kena fikir, kenapa kau tak confident? Because of you terlalu banyak sangat you compare dengan person yang lagi bagus daripada kau. Macam contoh, kalau kau duduk sebaris dengan orang-orang yang contohlah, orang-orang good looking, handsome, positif semua. Bila kau tengok diorang, kau rasa macam, aduh, aku ni tak ni. Sebab you compare diri kau dengan diorang. But apa yang korang kena buat sebenarnya is actually you compare yourself dengan your own self. Okay, kau compare dengan diri kau yang sebelum. Tengok berapa jauh dah kau pergi. Berapa banyak dah yang kau dah berubah daripada dulu. Dengan apa semua dugaan-dugaan yang kau dah sampai, dengan apa yang salah-salah kau yang kau dah betulkan balik. Macam contoh kau pernah buat benda ni, okay, kau dah tahu benda ni dah tak perlu dah buat, tak patut nak buat dah. So kau change. So itu adalah benda yang buatkan kau sebenarnya confident dengan diri kau bila kau start compare diri kau dengan diri kau yang sebelum ni. Sebab diri kau yang sebelum ni tak confident, tapi bila kau dengan, bukan nak kata sekarang pun kau masih confident tak, tapi bila kau compare dengan diri kau sebelum ni, kau akan rasa macam, oh aku dah banyak berubah sebenarnya.
So itu yang buatkan kau lagi confident sebenarnya. Okay. Betul tak? Betul? Yeah. Agree? Kau banyak buat aku speechless je. Ya, selama Aku ni suka. kau Oh, ajar aku. tak. Selama ni ada juga. Selama ni ada juga. Jap. Tolong lah, satu je please lah. Faham. Hmm. Tolong lah. Live lah, tolong buat live. Itu baru Aziz, benda Tom, juga. minta dia tolong buat ni. Ni dia. Betul. Orang cakap betul. Ni. Okay, don't stop comparing. Jangan ada in your past. Tapi kan, past ni aku rasa the history of yourself, korang kena take tau. Korang jangan malu. Aku tak rasa kau perlu malu dengan apa yang kau dah buat Betul. sebelum-sebelum ni. Sebab aku rasa benda tu yang buat kau ada apa yang kau ada hari ni. Betul tak? Sebab macam the problems make you better, and the problems yang you face now ataupun you face in the past, yang kalau you ada the problems in the future, korang boleh solve it sebab you dah ada problem sekarang. Dia macam boleh sikit kan, tapi macam kau faham kan? Alright. Ya. Riz, Apa dia? kita lari topik sikit. Okay, boleh. Apa dia? Sebab aku nak jawab soalan dia kan. Sebab kita dua-dua kenal dia. Okay. Macam mana saya nak start business? Macam mana saya nak start business? Saya suka lah. Ni daripada siapa? Adik Daniel Man. Okay, adik Daniel Man. Macam mana saya nak start business? Macam mana saya nak start business ni? Okay, senang je. Mula-mula start je. Okay. Macam mana nak start business? Okay, aku share. Benda ni aku rasa aku dah share banyak kali pasal business ni. Tapi aku, when it comes to business, apa yang idola aku seorang je. Mak aku. Because of apa? Mak aku selalu cerita kat aku pasal business. Okay, when it comes to business, okay, Mami ni apa yang nasihat mak aku kat aku. Mami, kalau pergi hutan, okay, dengar semua, yang mana yang nak start business, okay. Mami kalau pergi hutan, okay, Mami takkan tangkap kancil, laba-laba, nyamuk, lalat. Mami akan tangkap harimau. Sebab apa? Sebab kalau harimau tu salah ngap kau, memang kau akan mati. Tapi kalau kau dapat tangkap harimau tu, esok kau akan jadi sejarah. Faham tak? Maknanya kau kena ambil risiko. Dia lebih risky benda tu. Yes. Lebih Betul. Itulah dia punya ni. Comel tak kartun. Yes. Comel tak kartun tu? Comel tak? Cuba buat sikit, Riz. Tengok macam kartun. Comel tak? Comel. Jap, nak tanya. Payment dah masuk belum? Dah? Payment IDM Saya nak duit di rumah dia nanti. Okay. Aduh. Okay, Riz, aku rasa banyak kita dah share hari ni dekat to the viewers pasal macam mana you today, macam mana nak jadi, a little bit talk about influencer, macam mana kita nak gain confidence in yourself dalam industri Malaysia sekarang. Kalau nak katakan pelakon, kau idolize kan siapa? Kalau nak katakan pelakon, okay, aku kalau pelakon, aku tak dekat sini. Aku try vision aku jauh sikit. Aku try ambil US punya ni lah, Hollywood punya. Aku ada dua. Hollywood, okay. Which is The Rock dengan Kevin Hart. And ada seorang lagi, Jack Black. Tiga orang ni memang aku, ya Allah, aku tak tahulah dia punya power macam mana. Nampak? The Rock is the highest payment punya actors in the world. In the world. The Rock paling aku idolize lah. Banyak hari ni kita dapat daripada Haris Anwar. Banyak benda sharing yang kau dah buat. Thank you so much, Riz. The Rock. Sebab share dengan kita. Sama lah macam The Rock, Riz. Kan dalam cerita Jumanji kan. Apa tu? Aduh. Dah banyak kau share dengan the viewers hari ni. Kau ada apa-apa sepatah dua kata
untuk orang-orang yang keep supporting you from the start, yang dah mungkin ada yang yang memang dah follow kau mungkin daripada kau 10k viewers sampailah kau ke half a mil ni. Okay, Half a kepada million. follower-follower aku yang selalu support aku daripada dulu sampai sekarang, aku nak ucapkan terima kasih, dan aku nak cakap kat korang, jangan tengok live Hero Remaja 2020, jangan tengok live Hero Remaja 2017 juga. Sebab kalau tak nanti kita tak ada viewers. Tengok yang 400 orang kat sini ingat tengok live 2017 juga, jangan tengok live 2020 Kalau nanti aku ni lagi. Tak ada. Okay, and motivation yang bagus Tudus yang actually support aku nak ucapkan terima kasih. And aku tak ada apa, tak tahu nak bagi apa kat korang. Aku cuma boleh doakan korang, and aku boleh bagi ni je kat korang. Mini love. Makcik kau makcik yang bagi vape tu apa nombor dia? Apa dia Aziz? Nadir save life tau ni, dia so safe. Yes. I will save life this life sebab banyak benda yang Haris dah cakap, and Nadir pun nak tengok sorry aku just share apa yang based on my own experience je lah. Itu je. So aku tak, apa yang aku tak tahu, aku tak berani nak cakap, tapi aku just bagi tahu based on apa yang aku dah tahu. Yang aku dah pernah hadapi sebelum ni. Betul. Okay Riz, sebelum kita take off from this live, aku nak tanya kau satu soalan tapi bukan daripada aku. Siapa pula ni? Tak, ni orang mungkin aku pun tak kenal lah, tapi dia tanya benda ni lah. Umur berapa? Kalau tengok gaya sekarang ni 60. Tapi tunggu lagi 3 bulan, dia akan jadi 20 balik. Haris tak buat video. Okay, ada satu lagi. Okay, satu lagi aku nak share before ni. Okay, kalau for those yang nak jadi influencer tu, kalau yang tak confident tu, aku bukan nak cakap, aku bagi satu contoh lah, kawan aku yang mana yang memang aku boleh kata dia punya graph dah naik gila-gila lah, which is Tajudin lah, my own sidekick. Taju ni 786 Instagram dia. So dia walaupun dia bukan selebriti, dia bukan siapa-siapa, tapi macam mana dia boleh gain a lot of followers because of dia punya gelak je sebenarnya. Dia punya gelak, and of course dia ada idea lawak untuk konten yang dia buat. Bukan nak kata dia gelak je orang ni, and tak, dia lawak dia pun dia ada kat, tapi people start to notice him because of dia punya the way of the gelak. So korang tengok tak semestinya kau tak apa tu tak. They must be in yourself. Mesti ada satu plus point yang you ada, yang orang lain tak ada. Mesti ada. Faham? So aku nak tanya korang suka tak kalau aku ada rambut balik? Tak lama lagi, 3 bulan lagi rambut aku macam Nadir tau. Itu je aku nak cakap. Okay guys, tahun depan Ogos 2021 insyaAllah Haris boleh ikat dah rambut dia. So standby lah. Jaga aku tu. Standby lah. So siapa yang Riz, aku rasa time tu aku pula aku tak macam ni ada. Nampak? Ni. Itu sama. Aduh, aku nak berapa minit lagi tinggal ni? Aku rasa 4 minit. 6 minit. So ada any last question lah before aku ni kan? Tom, kau gelak ya Tom because of your love. Guys, sejam guys. Kita ada sejam dengan Haris guys. Lepas tu tinggal lagi 6 minit je. So korang boleh tanya apa-apa nak tanya sebab payment dia bukan murah. Tapi serius kan, tak sangka sejam kan. Macam cepat gila dah sejam lah. Sebab hari tu pun time aku live dengan Imran pun sama juga. Aku pun tak sangka macam sejam. Sekejap gila. Oi, Haris, tengok. Haris baru masuk kan. Haris, nama-nama Haris ni selalunya handsome kan, betul tak? Haris dah. Tengok macam tu orang tu. Tu aku cakap macam, okay, macam kita tengok kat netizen sekarang ni yang tengah komen sekarang. Ada seorang tulis babi. Kita tak tahu. Kemungkinan, kita just baik sangka. Kemungkinan dia tak sengaja tertekan babi, kata salah tertekan babi ke.
Kita just take it as positive. Aku tak nak macam nak kecap ni. Kau ni kenapa cakap babi-babi? Tak ada lah. Kita just tak apalah, mungkin dia salah tekan ke apa. Fikir yang baik je. Apa-apa pun niat dia, Tuhan je yang tahu. So kita jangan kecam dia. Berapa lama? Betul. Okay, Aziz cakap tak cukup sejam. One more please. Tak boleh guys. Aku dah tak boleh nak bayar hari semua. Tapi kalau korang aku bagi bagi Pengalaman interview HR. Suara Aris buat live dengan Am. Aris, ada orang suruh kau buat live dengan Am lah. Sebab nak tengok Hero Remaja 2017 mungkin. Aku buat live dengan Am nak ke masalahnya? Apa? Snuzon. Okay, aku harap korang tahu lah. Korang adalah sedikit yang korang tahu pasal diri aku. Yang mana yang mungkin aku tahu, setiap orang ada dia punya haters, setiap orang ada dia punya supporters. Tapi kita tak boleh nak puaskan hati semua orang. Semua memang tak boleh nak puaskan hati semua orang. Sebab okay, aku ada cakap lagi satu pasal kes dengan keldai. Yang okay, satu lagi metafor, keldai dan suami isteri. Kalau suami isteri naik keldai, pergi travel ke satu tempat, orang kata kesian kat keldai tu sebab berat. Kalau isteri je kat atas, suami kat bawah, orang cakap takut bini. Kalau laki kat atas, kalau laki kat atas, isteri kat bawah, orang cakap dayus. Kalau dua-dua kat bawah, sama-sama jalan, orang kata bodoh. Orang kata kenapa tak guna keldai tu? Kau buat macam mana pun, you cannot ditch netizen. You tak boleh nak tu sangat. Dia macam mana pun still lah diorang akan people still sebab talk. diorang ada mulut. Lain kan kalau dia tak ada mulut. Lain lah kalau dia tak ada tangan. So orang akan buat. So itu yang aku cakap, starting macam mana pun ikut kepala kau sendiri. Ikut je kepala kau. Okay guys, thank you so much for today and thank you so much sebab tengok live Nadi and Haris Anwar. So this week mungkin kita ada orang lain pula. Every Wednesday and every Sunday, the front camera perception. Haris, thank you so much. Thank you juga. Kau benda ni aku rasa aku tak boleh dapat mana-mana, and this is the words from you itself. Memang I think the viewers pun rasa benda ni very very useful untuk kehidupan korang, not just because of just the topic influencer, tapi topik ni juga boleh korang apply in your daily life. Betul. And aku geram betul lah, lighting aku tak boleh pakai ni. Tak, sebab tempat. Asal kau tak buat lighting dekat bawah? Lighting disco je lah dia. Okay, tak apa. Alright. Definitely a good lesson. Thank you guys. Thank you so much. I'll see you guys soon. Thank you so much guys. Jumpa lagi. Jangan ingat tengok live aku juga. Jangan tengok live Hero Remaja, jangan tengok live Mekin, Anik semua dia. Tengok aku punya juga. Jangan tengok Aziz, jangan tengok ni. Aku pun nak dekat follower je. Tak ada aku kau. Okay. Okay, Riz. Thank you. Ciao, bye.